Kesempurnaan perpaduan adalah dengan mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin sekalipun seorang hamba dari Habsyi. Ini topik ni ini dia panjang sikit lah. Tapi ni lagi orang kata nak ajak masuk parti mana pula ni. Ni tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni umum. Sesiapa pun yang menjadi pemimpin kaum muslimin, maka asas dia kena taat. Asas. Okey, dalil-dalil tentang mentaati pemimpin kaum muslimin, taat ni kita kena faham, taat dalam hal yang ma'ruf, bukan taat mutlak. Dan bukan bererti bila dia buat maksiat, dia pelaku maksiat. Contoh kalau sekiranya pemimpin seorang pelaku maksiat, adakah kita perlu taat kepada dia lagi? Ya, dalam hal yang ma'ruf. Kemaksiatan dia itu perkara yang kedua. Tapi ketaatan kita kepada dia, selama mana dia Islam, selama mana dia bersalat secara zahirnya, selama mana tidak ada ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan akidah dan iman dia, maka asas adalah wajib taat. Tuan-tuan, melainkan kalau sekiranya dia perintah dan berikan arahan untuk hamba ataupun rakyatnya mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu kita boleh tidak memberi ketaatan kepada dia dalam hal dan urusan tersebut. Itu asas, bukan bila ilmuwan ataupun ulama-ulama ahli sunnah bercakap tentang taat pemimpin, bukan taat mutlak. Hampa pun nak uleh-uleh lagi betul-betul. Dia pun cakap bukan taat mutlak. Taat dalam hal yang ma'ruf, itu ikatan dia. Buktinya dalam hadis Nabi SAW dan banyak lagi. Hadis ini pun tadi kita baca. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habsyiyah. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, dengar dan taat walaupun yang memerintah kamu itu hamba yang daripada Habsyah. Daripada Habsyah ni daripada Afrika, yakni merujuk kepada warna kulit yang hitam. Sebab masyarakat Arab pun mereka melihat kepada warna kulit. Pada ketika itu Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, diutuskan, perbezaan warna kulit dapat diselesaikan, tak timbul isu. Yang penting adalah takwa. Tuan-tuan, jadi tak ada diskriminasi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Cuma persoalannya di sini, apa kaitan taat pemimpin dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah? Tuan-tuan, kita baru baca prinsip yang kedua, iaitu prinsip ahli sunnah bersatu padu. Perpaduan. Dan dalam konteks dunia hari ini, ada pemimpin kaum muslimin. Nak seru kepada perpaduan bagaimana kalau sekiranya kita meninggalkan pemimpin kaum muslimin? Jadi sebab tu antara asas, prinsip asas ahli sunnah wal jamaah, berikan ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Itu adalah basic. Tuan-tuan, sebab dia bagi impact pada 2-3 perkara yang akan disebutkan sekali, kita akan nampak dia perkembangan benda ni. Dan dalil yang seterusnya kita tengok dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muka surat 59. Hadis riwayat Muslim ni. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang ma'ruf. Perenggan atas dia tu, dia kata umat Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Kerana mentaati Rasulullah sama sahaja mentaati Allah Ta'ala. Adapun perintah untuk taat kepada pemerintah, adapun perintah untuk taat kepada pemerintah yang sah, disyaratkan selama mana mereka tidak menyatakan kekufuran dan tidak memerintah manusia agar melakukan kemaksiatan kepada Allah sekalipun mereka berbuat zalim. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak ongkol tentang ni. Kemudian untuk menghadapi kezaliman pemerintah, maka kita harus bersabar dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Ini yang dicontohkan oleh salafus salih dan para ulama yang sentiasa berada di jalan ini. Surat 60,
berbeza dengan kaum Khawarij. Secara bahasa mereka adalah pembelot ataupun pemberontak. Mereka terkenal sebagai kaum yang tidak menjadikan pokok ketiga ini, prinsip ketiga ini dalam perjalanan kehidupannya. Lalu mereka berdalih dengan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Mendiskreditkan mereka di muka umum, maknanya menjatuhkan air muka mereka di peringkat umum, serta memerangi mereka secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka jauh menyimpang daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penerangan penulis. Ini bukan dalil lah, ini penerangan penulis. Tapi dalilnya ada ke tidak tentang Khawarij? Ada. Tentu ada puan sekalian. Kalau kita ingat balik hadis Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah yang menegur Nabi. Bila dia tegur Nabi? Nabi pemimpin, imam kaum muslimin ketika itu, sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat agihan harta rampasan perang. Dia bangkit, dia kata apa? I'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, berlaku adil lah. Dia kata macam tu ya. Wahai Muhammad, berlaku adil lah. Maknanya, dia tak kata Muhammad tak adil. Dia kata, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Maka dia membuka persepsi kepada umum bahawasanya Muhammad tak adil. Walaupun dia tak kata. Dia tak kata, weh Muhammad tak adil tak. Dia membuka persepsi untuk orang menyangka Nabi SAW itu tidak adil. Tuan-tuan, sahabat Nabi bangkit, hunus pedang, da'ni adrib unuqah, biar aku pancung kepala dia kan. Kenapa sahabat Nabi bertindak sedemikian? Sebab sahabat Nabi faham, ini merupakan satu kesalahan. Hang nak timbulkan persepsi bagi orang benci Nabi SAW. Sebab itu Nabi tak bagi sahabat bunuh. Nabi sebut apa? Dalam hadis Bukhari, antara lafaznya, inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Akan keluar daripada tulang surbi keturunan mereka ni, kaum ni, manusia yang membaca Al-Quran. Cakap soal keadilan, cakap soal ini tak ada kaitan dengan politik ya. Ini konsisten, mana-mana siapa nak jadi pemerintah kena taat selama mana dia adalah pemimpin Islam. Itu prinsip. Ini saya cakap prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka mereka ni baca Quran tapi tak melepasi kerengkung mereka. Tak melepasi kerengkung mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata Nabi? Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan. Sebaliknya mereka meninggalkan golongan-golongan yang menyembah berhala. Kenapa kita fahami di sini bahawasanya, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang sebab tu ilmuwan Islam ni kalau melihat kepada pakar-pakar pengkaji tentang firaq, golongan-golongan pecahan daripada Islam ni, dia kata Khawarij ni ada dua jenis. Satu, mereka yang khariji, mereka yang Khawarij ni bisayf, dengan keluar dengan pedang pergi perang, lawan tu dengan pedang, tetak bunuh, seperti mana berlaku Abdurrahman bin Muljam bunuh Ali bin Abi Talib tetak dengan pedang. Seperti mana mereka nak berperang dengan Ali bin Abi Talib sehingga Ali bin Abi Talib hantar Ibnu Abbas pi berdiskusi, berdebat dengan mereka, sehingga Ibnu Abbas keluarkan mereka 10,000 daripada kalangan mereka berbalik kepada Ali bin Abi Talib, yang berbalik kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Baki lagi tak? Depa pi berkampung di tempat nama Harura, sehingga kan dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seorang perempuan ditanya tentang hukum wanita haid. Wanita haid ni dia kata, adakah kita perlu qada solat? Ditanya berkenaan dengan qada solat dan qada puasa. Qada solat, qada puasa. Apa Aisyah kata dekat dia? Aharuriyatin anti? Hang ni mai daripada Harura ke? Harura ni, Haruriyah ni tempat yang didiami oleh puak Khawarij. Pasal Aisyah tanya macam tu?
Come on lah, benda simple ya, benda dia hang tak tahu ke. Maknanya hang jahil yang bertakat ni, hang tak mengaji. Duk kira nak lawan lah. Mengaji tak? Quran baca. Tapi tak belajar, tak tuntut ilmu. Maknanya satu maklumat yang nak diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kita, mesejnya dari sini, Khawarij ini jahil. Walaupun baca Quran, walaupun baca hadis Nabi, tapi jahil. Tak mengaji. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak mengajar di sini untuk menghukum puak ni Khawarij, parti nu Khawarij. Jangan terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Cuma saya nak tekankan di sini, bila kita berhadapan dengan pemerintah yang melakukan maksiat, prinsip kita kena ada. Kemudian bila kita tengok pemerintah buat kesalahan, prinsip menegur pun kena ada. Bukan kita kata tak boleh tegur secara terbuka, secara mutlak. Tak. Tapi kita cakap asas dalam kita menegur pemerintah itu secara sembunyi dulu. Tu asas dia. Tak ada siapa boleh nafikan asas tegur pemimpin secara bersembunyi terlebih dahulu. Itu sikap dia, itu sikap Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita sebagai mak bapak pun tak boleh menerima teguran anak yang dilakukan secara terbuka, openly. Anak kita tegur kita dalam Facebook, "Pak aku apa mengikut lewat." Tak ni kita. Apa hang ni? Hang gerak lah hang pergi tegur pak dalam apa ni internet tu, Facebook macam apa? Hang pergi tweet pak pagi-pagi. Tuan-tuan kacau dulu tu. Tapi kita sendiri secara prinsipnya tak boleh terima. Sebab tu asas nasihat ni, apa asas nasihat ni dia apa? Iradatul khairi lil mansuh. Nak kebaikan bagi orang yang dinasihati. Bila nak kebaikan ni maknanya kita akan pilih cara yang bagaimana supaya dia terima nasihat kita. Fitrahnya orang tak boleh terima kita tegur orang terbuka, boleh terima. Fitrahnya. Contoh saya bagi contoh ni. Nampak tengok belakang duk kuat hidung macam contoh. Tak ada pun, tak ada. Tapi saya kata tu belakang. Apa kuat hidung tengah dah mengajak. Contoh, dia kata ustaz SMS ke apa ke ustaz sampai hati. Dia lagu tu benda tu very simple ya. Ini apabila dipertontonkan oleh jutaan manusia. Dia dah dilantik leader, ketua nombor 1 dalam negara contohnya. Oh, lepas tu ditegur pula di khalayak. Jadi dia punya credibility dia. Sebab tu asas dia tersembunyi. Walaupun orang nak pertikaikan hadis tentang pegang tangan pemerintah tu, hadis tu dhaif lah apalah. Tak apalah nak kata dhaif. Di sana ada hadis Usamah bin Zaid. Athar Usamah bin Zaid. Bagaimana cara dia tegur Uthman bin Affan. Itu sahih, jelas dalam Sahih Muslim. Orang tanya dia, hang pergi tegur Uthman, Uthman lemah dan sebagainya. Dia kata, aku dah jumpa dia dah. Patutnya dia hang cakap apa? Apa perlu aku cakap kat hangpa? Aku tak mau buka pintu kepada fitnah. Contoh kalau saya pergi tegur seorang pemimpin katakan, lepas tu saya main cerita dalam kuliah. Malam aku pergi tegur dia. Hak mai dengar ni macam-macam jenis punya mentaliti. Masuk Facebook pula. Semalam ustaz dah pergi tegur dah. Dia ni pemimpin sekian-sekian, YB sekian-sekian. Awak tak berubah lagi hari ni. Oh, masuk viral. Dah viral benda tu pening dia pula. Jadi kita buka pintu fitnah. Buka kepada pintu pergaduhan dan perbalahan. Itu satu. Kedua, sekiranya tegur tak berubah. Masa ni baru ada situasi-situasi dan keadaan-keadaan berlaku teguran secara berhadapan. Tegur depan. Bukan tegur dalam Facebook. Tegur depan dia. Jumpa dia, bercakap depan dia. Walaupun di khalayak tu ada program ke, dia cakap benda salah ke. Dan orang yang nak tegur tu, dia kena tengok siapa dia. Siapa dia maknanya dia somebody yang ada status, bukan status kedudukan ke apa kata. Maksudnya dia hormati dalam masyarakat supaya orang tak tengok. Mamat mana ni? Hang ni cakap apa ni? Hang siapa? Mana? Tapi kalau dia seorang yang berkedudukan, dia seorang yang dihormati dalam masyarakat, bila dia angkat tangan tengah-tengah ni, Datuk ataupun menteri ataupun YB ke siapa ke, apa yang disebut tu sebenarnya ada kekurangan di situ. Kalau tak mau berubah sangat-sangat juga.
Apa yang dibuat ni ada kesalahan dia, perlu diperbetulkan. Kalau boleh mula dengan bagi kertas tu, kalau tak ni juga perbetul. Sebab tu tak timbul isu di zaman Nabi dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berlaku tegur menegur dalam khutbah Jumaat, angkat tangan tegur. Tapi janganlah bererti kita ambil benda tu dan kita takmimkan, umumkan semua tu. Maknanya tegak pemimpin ni, tegaklah terbuka semua. Tak boleh. Demikian juga tak boleh kita kata tegak semua kena tertutup, semua mutlak. Tak boleh juga. Dia kena tengok isu. Sekiranya isu tersebut isu yang dilakukan terang-terangan, ada kesilapan dan kesalahan yang dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhannya, bukan isu diri dia, isu kesalahan yang membabitkan dasar, yang membabitkan kepentingan umum dan sebagainya, teguran perlu diberikan. Teguran bukan fitnah, teguran kena berasaskan fakta. Teguran bukan maki hamun, teguran dengan bahasa-bahasa yang boleh menyentuh hati manusia, baru jadi teguran. Hampir maki dia, lepas tu nak suruh ikut. Tak boleh ya? Jadi masalah, lepas tu hampir ambil maklumat tak betul, fakta tak betul, pergi tempek di situ, orang kutuk kita nak marah lah apa semua. Tak boleh. Jadi hal-hal yang seperti ini kita kena fahami, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bererti tak boleh tegur pemerintah secara terbuka, secara mutlak. Terbuka ni maknanya berhadapan, bukan terbuka Facebook ni memang tak ada. Berhadapan. Sebab tu dia kena orang yang ada autoriti, yang bertemu dan sebagainya, tegur. Kalimatul haq inda sultanil jair, bercakap benar di hadapan. Inda bermaksud amam, depan dia, bukan di belakang dia. Okay. Ni dalam grup WhatsApp cakap kemah, keluar jumpa-jumpa salah juntangan payah. Jadi itu kita kena perbetulkan. Demikian juga kita tak boleh keterlaluan sampai menetapkan tak apa, tegaklah semua, buka semua. Tuan-tuan, dia tak jadi apa lagu tu. Dia tak jadi impact apa pun. Bahkan sebahagian daripada manusia, pemimpin, dia akan gunakan kuasa untuk menyekat lagi teruk. Kena muka-muka ni bersemua kerja kat sini ni. Itu saya cakap secara umum lah, di mana-mana pun lah. Jadi yang which is yang mana benda ni kita tak mau berlaku. Sebab tu nak tegur pun susun strategi, susun bahasa, hikmah dalam menegur tu kita kena perhatikan dan teliti. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebab tu yang ketiga ni cakap soal pemimpin. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan siasah politik ni, kepimpinan ni, dia mudah saja untuk menjadikan manusia berpecah. Sangat mudah, sangat mudah. Dah jelas dah, dalam mana-mana negara pun orang tak suka pemimpin, dia buat grup dia sendiri. Dia pergi buat grup dia sendiri. Apatah lagi negara demokrasi yang automatically mewujudkan kelompok manusia, parti. Seperti mana yang berlaku dalam konteks negara kita. Parti dah. Di situ dah ada unsur-unsur perpecahan ada di situ. Walaupun mungkin bertemu dalam beberapa bab, tapi dia punya direction lain. Sebab tu bila belajar tentang manhaj ahli sunnah, topik tentang kepimpinan adalah salah satu asas. Jangan pandang ringan. Jangan pandang, walaupun ada orang kata siasah ni benda yang simple, muamalah bukan benda pokok. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia adalah satu hal yang sangat mudah membuka ruang kepada perpecahan manusia kalau tak di-manage dengan baik. Bayangkan zaman kekhalifahan Islam pun, orang yang tak suka kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia gubernur tu, rakyat buat tuduhan kat atas dia. Tu khilafah Islamiah. Masa Umar jadi khalifah, orang hantar dia Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur. Saya saya tak ingat tempat di mana, boleh cek balik hadis Bukhari. Umar hantar dia pergi situ. Jadi oleh ada rakyat tak suka kat dia, buat tuduhan fitnah. Fitnah apa? Pemerintah ni solat pun dia bermasalah, pentadbiran lemah. Umar tu kon buat siasatan. Umar pi masjid ke masjid, pi cek, kumpul ahli masjid, tanya, betul ke dia, betul ke? Masjid ni kata tak, masjid ni kata tak, masjid ni kata tak. Sampai satu masjid ada orang ni bangkit, dia kata betul apa yang aku kata. Itu yang boleh berlaku. Jadi dia berdoa tu. Dia berdoa kalau sekiranya kata-kata dia ni dusta, Allahumma in kana kadhiban, ya Allah Tuhanku, kalau sekiranya dia bohong kat atas aku, maka dia doa, panjangkan usia dia, kemudian butakan mata dia, kemudian kekalkan hidup dia panjang, jadikan dia orang yang fakir.
dan timpakan fitnah ke atas kehidupan dia. Dan lelaki itu disebut di dalam riwayat Al-Bukhari, asar tersebut, akhirnya jadi apa kat lelaki ni? Memang berlaku, dijumpai dia beberapa tempoh selepas itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam keadaan yang buta, dalam keadaan yang fakir, miskin, susah, minta sedekah ni apa semua, duduk di tepi jalan. Perempuan lalu saya minta maaf saya sebut perkataan raba. Dia kena penyakit tu kat atas dia. Perempuan lu bahasa nak pegang. Orang pukul dia, orang ni dia. Sebab terkena doa Sa'ad ibn Abi Waqqas, pemimpin yang difitnah. Jadi dia mudah nak buka ruang. Itu zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Apa berlaku di zaman Uthman? Apa berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Puak-puak Syiah yang tak suka kepada pelantikan Abu Bakar, yang buat fitnah pada Abu Bakar. Apa yang berlaku di zaman Umar? Dibunuh. Di zaman Ali bin Abi Talib, di zaman Uthman bin Affan, dibunuh. Ali bin Abi Talib dibunuh. Politik isu tentang pemerintahan, tentang siasah. Sebab tu hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin adalah antara perkara pokok asas yang ahli sunnah kena faham. Basic dia. Bukan suruh taksub pemimpin tak. Bukan suruh nak pertahan semua pemimpin buat maksiat semua. Bagus. Dah maksiat itu pun bagus. Boleh. Yang tu mangkang tu Taklah kita ambil lagu tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu sebab tu benda ni berbincangan dia. Sebab sejarah telah membuktikan bagaimana perpecahan berlaku kerana politik. Syiah lahir daripada isu politik. Khawarij lahir daripada isu politik. Mu'tazilah, tertegaknya Mu'tazilah kerana politik. Khalifah Ma'mun yang pertahankan Mu'tazilah, politik. So ini kena tengok. Sebab ruangan tu banyak. Sama ada nak boleh pertahankan agama ataupun hancurkan agama.